سأشرح عن الترجمة النص الأخبار الاقتصادية. Strategi penterjemahan yang saya gunakan untuk teks berita bahasa Arab. Pada awalnya, sebelum mula menterjemah, saya akan membaca secara keseluruhan teks dan cuba faham secara ringkas untuk memperoleh idea sebelum mula menterjemah. Selain itu, saya juga akan mencari berita yang hampir sama dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai rujukan dalam proses menterjemah. Semasa menterjemah pula, saya menggunakan Google Translate dengan menterjemah ayat demi ayat daripada bahasa Arab kepada bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Saya juga menggunakan Reverso dan Kamus Ma'ani untuk mencari maksud istilah-istilah yang lebih tepat. Selain itu, saya juga menyusun ayat supaya mudah difahami oleh pembaca. Saya juga menyusun ayat mengikut gaya penulisan berita. Setelah selesai menterjemah pula, saya akan membaca hasil terjemahan saya secara berulang-ulang kali dengan menggunakan nada berita supaya saya dapat mengenal pasti ayat yang kurang jelas dan yang menyebabkan pembacaan tidak lancar. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah prompt, iaitu saya akan meninggalkan hasil terjemahan saya dan akan membacanya kembali setelah beberapa hari. Setelah itu, saya juga akan meminta orang lain untuk membaca hasil terjemahan saya dan memintanya untuk memperbaiki mana-mana ayat yang kurang jelas dan tidak sesuai. Tajuk berita, Al-Bursah Al-Maliziyah تسجل 191.93 مليون رنجيت من صافي أرباح في الربع الثالث 2020. Terjemahan, Bursa Malaysia mencatat keuntungan bersih sebanyak RM121.93 juta pada suku ketiga tahun 2020. Dalam terjemahan ini, saya menghadapi masalah untuk menjadikan tajuk berita suatu pernyataan yang menarik supaya dapat menarik minat pembaca. Justru itu, dalam terjemahan saya ni, saya hanya mengubah struktur ayat supaya terjemahan mudah difahami. Terjemahan perenggan pertama, Kuala Lumpur, 28 Oktober. Bursa Malaysia mencatat keuntungan bersih sebanyak RM121.93 juta bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Hal ini susulan daripada peningkatan prestasi di pasaran saham dan derivatif yang bertambah baik. Pada perenggan pertama ini, saya menggunakan terjemahan secara langsung, iaitu terjemahan kata demi kata supaya hasil terjemahan tidak begitu panjang dan melirik, di samping memastikan ayat terjemahan mudah difahami. Saya juga ada menggugurkan beberapa perkataan seperti Tashrin Awal yang membawa maksud bulan Oktober dan perkataan bernama yang biasanya berita Melayu tidak meletakkan nama berita di awal ayat. Terjemahan perenggan kedua, sementara itu, pendapatan untuk suku ketiga tahun ini adalah sebanyak RM237.74 juta berbanding RM122.67 juta dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Terjemahan perenggan ketiga, belum pernah terjadi sebelum ini, Bursa Malaysia mencapai prestasi kewangan yang luar biasa bagi tempoh 9 bulan tahun ini. Bursa Malaysia telah mencatat keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti tertinggi sejak disenaraikan pada tahun 2005. Kata Ketua Pegawai Eksekutif Bursa, Muhammad Umar Swift di satu kenyataan pada hari Selasa semalam. Dalam terjemahan perenggan ketiga ini, saya menghadapi masalah untuk menyusun ayat mengikut gaya atau struktur penulisan berita. Sebagai contoh, dalam ayat Qala Rais At-Tanfidhi Lil-Bursah, saya tidak pasti sama ada
pemilik kata-kata ini perlu diletakkan di awal ayat atau di akhir ayat untuk bahasa sasaran. Namun apabila saya membuat pembacaan beberapa berita Melayu, kebiasaannya pemilik kata-kata ini diletakkan di belakang ayat. Jadi saya meletakkannya di belakang ayat seperti ini, kata Ketua Pegawai Eksekutif Bursa. Selain itu, dalam ayat ini juga, saya ada menukarkan ayat yang sepatutnya berada di tengah, tetapi saya letakkannya di hadapan supaya mudah difahami. Sebagai contoh pada ayat ini, fi zuruf lam yasbiq laha masil. Ayat ini sepatutnya berada di tengah, namun saya menterjemahkannya dalam bahasa sasaran. Saya meletakkannya di awal ayat. Belum pernah terjadi sebelum ini. Di dalam perenggan ini juga, saya menghadapi masalah dalam menentukan maksud yang tepat bagi istilah ekonomi. Seperti istilah yang terdapat pada perenggan ini iaitu istilah arba'ad doribah wa hasul aqliyah. Apabila saya menterjemahkan kedua-dua istilah ini di dalam Google Translate, ia memberi maksud arba'ad doribah iaitu keuntungan kira cukai dan hasul aqliyah iaitu kepentingan minoriti. Disebabkan perkataan keuntungan kira cukai dan kepentingan minoriti ini saya tidak pernah dengar. Jadi saya cuba juga mencari maksudnya di dalam Riverso dan Kamus Ma'ani. Namun masih lagi tidak menemui maksud yang tepat bagi kedua-dua istilah ini. Jadi penyelesaiannya, saya cuba merujuk berita-berita Melayu yang mempunyai tajuk yang sama dengan berita ini. Saya merujuk beberapa berita yang sama daripada berita harian, harian Metro dan berita bernama Bahasa Melayu. Dan saya dapati kebanyakan berita-berita ini menggunakan istilah bagi arba'ad doribah wa hasul aqliyah diterjemahkan menjadi keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti. Tapi ada juga setengah berita yang menterjemahkan hasul aqliyah ni kepada faedah minoriti. Jadi saya mengambil salah satunya iaitu saya menterjemahkan kepada keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti. Terjemahan perenggan terakhir. Sementara itu, keuntungan bersih bagi tempoh 9 bulan tahun ini meningkat kepada RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta pada tahun 2019. Manakala, pendapatan juga telah meningkat sebanyak RM568.27 juta berbanding RM373.15 juta bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Untuk terjemahan ni, saya menggunakan terjemahan secara langsung tetapi memastikan penggunaan ayat yang sesuai dan memantingkan kefahaman pembaca. Semasa menterjemahkan teks berita ekonomi ini, terdapat masalah-masalah yang telah saya hadapi. Seperti yang telah saya ceritakan dalam hasil terjemahan tadi, dapat saya simpulkan bahawa antara masalah-masalah yang saya hadapi adalah masalah dalam menterjemahkan tajuk berita menjadi suatu pernyataan yang menarik. Yang kedua, tidak tahu cara penyusunan ayat mengikut gaya penulisan berita. Dan yang ketiga, kesukaran dalam menentukan maksud yang tepat bagi istilah ekonomi. Oleh itu, bagi masalah ini, terdapat resolusi penyelesaiannya antaranya banyakkan membaca berita-berita bahasa Melayu dan bahasa Arab untuk mengetahui gaya dan konteks ayat berita. Selain itu, banyakkan membuat latihan terjemahan berita supaya terbiasa dengan penyusunan dalam teks berita. Dan banyakkan membaca kamus-kamus istilah dan merujuk orang yang lebih mahir untuk memperbetulkan kesalahan-kesalahan kita dalam menterjemah. Ini merupakan antara istilah-istilah baru yang saya dapat daripada teks berita ekonomi. Dalam bahasa Arab, Al-Bursah Al-Maliziyah. Dalam bahasa Melayu, Bursa Malaysia. Tusajjil mencatat.
Safil al-arbah, keuntungan bersih. Suk al-awraq, pasaran saham. Al-mushtaqat al-maliyah, derivatif, iaitu keuntungan yang diperoleh daripada produk asas. Al-iradat, pendapatan. Al-rais al-tanfidhi lil-bursah, ketua pegawai eksekutif bursa. Haqqat, mencapai. Adaan maliyan, prestasi kewangan. Istisnaiyan, luar biasa. Arbah adul doribah, keuntungan selepas cukai. Hafsal aqliyah, faedah minoriti. Idraj, disenaraikan. Firrubu' nafsihi, dalam tempoh yang sama atau dalam suku yang sama. Antara cadangan saya dalam terjemahan berita ini, pertamanya, kita mestilah perbanyakkan pembacaan berita dalam semua bidang, sama ada berita bahasa Melayu atau bahasa Arab. Selain itu, kita mestilah sentiasa membuat latihan dalam menterjemah berita. Saya juga mengesyorkan penggunaan teknik prompt atau meminta orang lain untuk membaca hasil terjemahan, supaya kita dapat mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang sering kita buat yang kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Selain itu, merujuk kepada orang yang lebih pakar. Hal ini juga penting bagi menghasilkan terjemahan yang berkualiti dan tepat. Selain itu, mengumpulkan semua istilah-istilah baru supaya senang dirujuk. Apabila kita membuat banyak latihan berita, kita akan mendapat istilah-istilah baru. Oleh itu, kita bolehlah mengumpulkan istilah-istilah tersebut supaya senang untuk kita rujuk apabila ingin membuat latihan-latihan terjemah akan datang. Dan yang terakhir, kita mestilah mengutamakan matlamat terjemahan, iaitu teks terjemahan yang difahami, mesej yang sampai, dan menggunakan bahasa yang